4, 5, 6 orang semua. Lepas tu kemudian daripada itulah baru kita tubuh secara rasmi daftar di RUS atau Pertubuhan Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Jadi pada awal penubuhannya, adakah KIAS ni tertumpu untuk membantu mangsa banjir atau macam mana? Pada awalnya kita memang tumpu mangsa banjir 2014 lah. Lepas pada tu bila kita jejaki sana sini apa semua. Nur Amni Fatini menderita penyakit itu selepas ibunya Nur Hayati Abdullah menghadapi komplikasi ketika proses kelahirannya. Menurut Nur Hayati, walaupun usia Nur Amni 2 tahun, namun beratnya hanya 4.5 kg. Amni hanya bergantung kepada susu khas yang diberi melalui saluran tiup. Kata Nur Hayati, Amni menerima bantuan RM300 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan bantuan Yayasan Orang Kurang Upaya Kelantan sebanyak RM200. Namun kos perbelanjaan Amni melebihi kemampuannya. Kalau untuk susu dengan pepoh tu tak mampu manalah. Kadang-kadang pinjam duit dengan orang gitu je lah, pinjam beli susu dulu. Pagati lah. Suaminya Muhammad Saiful Azrin Hazmi hanya bekerja kampung dengan pendapatan tidak menentu. Prihatin dengan keperitan hidup keluarga ini, ada pihak tampil menghulurkan bantuan. So ini alhamdulillah dari Perkongsian Rakyat Malaysia yang prihatin untuk adik Amni daripada tabung yang kita lancarkan. Alhamdulillah hari ini kita dapat serahkan bekalan susu Pediasure untuk selama 10 bulan. Lepas tu lampin pakai buang, bekalan untuk 6 bulan dan bersama sedikit sumbangan keuangan untuk adik Amni. Kepada yang ingin menghulurkan sumbangan, boleh menyalurkannya ke akaun bank BSN Nur Hayati Abdullah. Dilahirkan dalam keadaan normal namun selepas menginjak usia setahun 4 bulan, anak bongsu daripada 4 beradik itu disahkan mengidap meningitis atau kuman dalam otak. Kini Muhammad Mohaimin Rusmawi 2 tahun tidak lagi boleh berjalan dan perlu diuruskan seperti baik. Ibunya Yasniza Yaakob ketika ditemui di rumahnya di kampung Alu Batu Selingsing, Kelantan berkata, anaknya kini disahkan lumpuh sepenuhnya oleh doktor. Yasniza berkata selepas anaknya demam dan mengalami kekejangan, Mohaimin koma dan diletakkan di unit rawatan terapi ICU selama sebulan sebelum dibawa pulang ke rumah. Selain jangkitan kuman dalam otak, Mohaimin juga mengalami masalah saluran tegak sempit akibat penggunaan tiup susu, lelah dan darah tinggi. Di sebalik usianya yang baru 2 tahun, Mohaimin kini terpaksa mengambil ubat darah tinggi atas saranan doktor. Ni anak lah ni lupa, doktor kata lupa sepenuhnya. Lupa sepenuhnya. Tak. Masuk 10 bulan dah dia nak kena. Sebulan ni dia okey, boleh berlari, dah boleh naik basikal. Tiba-tiba dia dah minum lagi. Tengok jadi gini. Yasniza kini berniaga di kedai runcit berhampiran rumahnya untuk menampung perbelanjaan. Manakala suami Rusmawi Abdul Satta, 40 tahun, hanya bekerja kampung dengan pendapatan kira-kira RM1,000 sebulan. 3 lagi anaknya berusia 9, 14 dan 16 tahun masih di sekolah. Kos perbelanjaan Mohaimin pula mencecah RM1,000 sebulan, termasuk susu khas yang disarankan pihak hospital, tiup susu, beg susu, pampers dan barang keperluan lain. Manakala bil elektrik bagi keluarga Yasniza juga meningkat disebabkan penggunaan mesin susu dan juga tilam angin bermotor. Sebagai seorang ibu, Yasniza berharap ada keajaiban berlaku dan anaknya boleh berjalan seperti kanak-kanak lain. Yasniza 39 tahun dan bertekad tidak akan mengabaikan anak istimewanya itu.
kita harap dia kan. Kita harap suruh dia boleh jalan macam dia kalau kan. Benda ni tak ikhtiar cari kapur, kita urut semua. Berbat dengan kami semua. Kita buat semua tu. Habis banyak dah untuk dia. Habis sekali dah. Atas benda saya. Setakat ini keluarga Yasmiza menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM350 sebulan. Beberapa hari ini, beban Yasmiza dan keluarga berkurangan apabila kelab kebajikan dan sukarelawan sosial hadir menghulurkan bantuan. Kepada yang ingin membantu, sumbangan boleh dibuat ke nombor akaun tertera. Sejak suaminya terlantar selepas disahkan menghidap kanser otak, Asia Awang mengambil alih tugas membanting tulang dengan menoreh getah bagi menampung kehidupan. Jam 4 pagi, Asia keluar rumah kerana sebelum ke ladang getah, wanita 4 anak itu ke kantin sekolah bekerja sebagai tukang masak. Asia ketika ditemui di rumahnya di Kampung Bakung, Pasir Mas, Kelantan berkata, pada tahun 2015 suaminya menghidap kanser hidung dan sudah beberapa kali membuat rawatan kemoterapi dan radioterapi. Desember 2017, doktor mengesahkan suaminya menghidap kanser otak tahap 4. Sejak Januari lalu, suaminya tidak lagi mampu untuk bekerja dan terlantar di katil. Katanya dia kini bekerja sebagai pembantu kantin dan menoreh getah bagi menyara suami dan anak bongsunya yang kini masih belajar di kolej. Anak sulung berusia 35 tahun sudah berkeluarga, kedua 30 tahun, anak ketiga berusia 27 tahun dalam kategori lembam dan bongsu 20 tahun. Asia kini dibantu oleh anak ketiganya Zulizwan bagi menguruskan suami. Menurut Asia, kos perbelanjaan suami termasuk susu khas dan lampin pakai buang mencecah hampir RM1,000 sebulan. Ya, kalau bolehnya kalau kalau orang tanya kata nak ke apa, Kak tak fikir lagi berkata ni. Kak fikir kau mau makan dulu berkata. Kau perlu boleh makan hari-hari dulu tak kata ni boleh duduk lagi. Kak katanya susah tak mana kau Kak boleh susah lagi. Asalkan ada bantu lain. Kalau macam ada kata titik dah boleh mudah-mudah dia. Pendapatan Asia sebulan RM500, manakala suaminya menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM150 sebulan. Prihatin dengan kehidupan Asia sekeluarga, Badan Bukan Kerajaan NGO, Kelab Kebajikan dan Sukarelawan Sosial KELSS dan Ultras Malaysia memberi sumbangan lampin pakai buang dan wang tunai. Bagi yang ingin membantu meringankan beban Asia, boleh terus memberi sumbangan ke akaun tertera. Nur Zulaika Kumaira 7 tahun yang putus tangan kiri akibat baju sejuk saiz besar dipakainya terbelit diri motosikal bakal mendapat tangan palsu seperti yang dipintanya. Pembiayaan kos perubatannya juga akan diusahakan oleh pelbagai pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO. Kejadian malam kemarin berlaku di Kampung Binjai Bongkok, Marang, Terengganu. Siang tadi beberapa NGO dan orang perseorangan tidak putus-putus mengunjungi Nur Zulaika yang menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu. Kita sebagai NGO, anda kata satu hari nanti adik ni memerlukan tangan palsu, kita harap rakyat Malaysia dapat sama-sama bantulah untuk kita sebagai Kelab Kebajikan dan Sukarelawan Sosial mengutip dana untuk membantu adik ni. Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dalam laman Facebooknya turut menyatakan kesediaan kerajaan negeri untuk menaja tangan palsu seperti yang diidamkan mangsa. Ibu Nur Zulaika Rohidayu Yusof berterima kasih kepada pelbagai pihak yang bersimpati terhadap anak sulungnya. Katanya lagi keadaan anaknya semakin pulih dan pihak hospital akan membuka balutan luka esok untuk mengetahui tahap kesembuhan kanak-kanak ini. Berikutan tular foto yang tidak menyenangkan mengenai insiden berkenaan. Rohidayu meminta orang ramai tidak terus menyebarkannya. Saya tak yang viral tu, kita tak ada kalau boleh berpandai dah mana bila sini kamu tu saya pun nak buka viral sini jangan makan saya.
Bukannya benda ni suka-suka. Dia benda ni mesti je. Ya tak? Awak semua faham dah. Tak boleh stop dah. Dia tu sekadar dalam TV dia apa ke. Jangan nak tambah-tambah cerita dulu.